Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman was-sayyidil akwan al-hadir Muhammad sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan dalam tazkirah kita, marilah kita baca doa Sayyidul Istighfar. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari kita baca doa pelindung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan kita dapat kita mengerjakan salat subuh berjemaah di dalam rumah Allah ini. Sesiapa salat subuh berjemaah, dia akan mendapat pahala seperti sepanjang malam dia beribadat. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan yang qiyamul lail sudah pun tadi sepanjang malam kita ibadat, bertambah lagi lipat kali ganda. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pagi ini pagi Jumat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi Jumat ini adalah merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu 9 hari, dan apabila dia berlaku pula pada hari Ramadan, maka lebih lagi mulia. Bahkan berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah sampai kepada buku khabar, doa tidak ditolak pada 5 malam. Doa tidak ditolak pada 5 malam, iaitu pertama malam awal Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam hari raya Idul Fitri, malam yang keempat malam hari raya Idul Adha, dan yang kelima malam Jumaat. Jadi setiap minggu kita ada malam Jumaat, dan apabila kita berada malam Jumaat pada bulan Ramadan, berlipat kali ganda lagi dia punya mustajabnya doa. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang solat qiyamul lail tadi sebentar tadi pada malam Jumaat bulan Ramadan, dan malam Jumaat pula malam 10 malam terakhir yang kemungkinan berlakunya Lailatul Qadar. Berkata alim-alim ulama tentang Lailatul Qadar ini ada berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawa dia adalah malam yang tetap, tak berubah. Seumpama pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Lailatul Qadar malam 29. Dan demikian pula berkata sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 27.
Tetapi banyak juga ulama yang mengatakan malam 27 itulah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Ada dua sumber. Sumber pertama daripada Al-Quran. Al-Quran bila kita lihat surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, perkataan Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi 3 kali sebut Lailatul Qadar. Huruf-huruf dalam Lailatul Qadar ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Jadi ada 9 huruf. Jadi 9 kali 3 berapa? 27. Dan demikian pula dalam ayat itu ada 30 kalimah. 30 kalimah. Dalam 30 kalimah tu, kalimah yang ke-27 hiya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ucapan salam oleh malaikat pada orang yang beribadat. Hiya tu balik pada Lailatul Qadar. Dia iaitu Lailatul Qadar. Jadi perkataan hiya tu jatuh pada kalimah yang ke-27. Itulah sebab kenapa banyak ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadar jatuh malam 27. Antaranya Imam Malik rahimahullah taala, antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan demikian pula alim-alim ulama memetik daripada beberapa sumber daripada sahabat-sahabat dan juga daripada ulama-ulama yang terdahulu, iaitu diriwayatkan pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi-mimpi mereka bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam 27. Pada malam 27 akhir Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat mimpi-mimpi kamu itu sepakat menunjukkan bahawa Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 daripada 10 malam terakhir Ramadan. Sesiapa yang ingin mendapatkannya, maka bersungguh-sungguhlah dia mencarinya pada malam yang ke-27 daripada 10 malam akhir Ramadan. Masya Allah, ini kalau dah sebut macam ni, Nabi sendiri pada zaman Nabi, sahabat-sahabat banyak mimpi malam tu kadang malam 27. Bila malam 27 tuan-tuan? Malam ni. Jadi jangan lepas peluang tuan-tuan. Malam ni malam 27. Dan demikian pula selain daripada itu, ada pengalaman ulama-ulama yang dahulu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang menjadi imam tarawih pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu menjadi khalifah. Beliau mengambil dalil Lailatul Qadar itu dengan melihat keadaan matahari yang terbit pada pagi hari. Jadi kalau pagi hari matahari bila terbit tak bersinar kuat, tak memancar. Kenapa? Kerana dia ditutupi oleh malaikat yang naik. Sebab malaikat bila Lailatul Qadar dia turun, semua malaikat turun, ribuan jutaan tak terkira. Jadi apabila fajar mana masuk subuh, malaikat pun naik. Jadi bila dia naik ribu juta bilion malaikat naik. Jadi matahari itu terlindung. Bila terlindung, panas dia tak rasa panas. Macam orang kata mendung saja. Kalau orang yang Allah buka, malaikat lah, malaikat naik. Itu kalau Allah buka. Tapi kalau orang yang tak dibuka, dia tu macam mendung lah. Pagi ni biasa matahari memancar, tapi tak nampak lah. Itu ada tanda malam tadi Lailatul Qadar. Jadi Ubay bin Ka'ab ini, dia pun menceritakan kepada Abu Bakar, anak dan mereka juga pada Ayash, yang di mana dia pun berkata, dan dia bertanya, dari manakah kamu tahu bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27? Jawabnya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan kepada aku bahawa ia adalah malam yang paginya terbit matahari tanpa sinar. Maka kami mengira dan mengingatinya. Demi Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengetahui bahawa ia adalah malam 27. Beliau tidak suka memberitahu pada kami supaya jangan nanti kamu berpegang dengan itu sahaja. Jadi sebenarnya ada sahabat sudah Nabi beritahu Lailatul Qadar malam 27. Tapi sahabat ni dia tak mau cerita orang. Kenapa? Takut nanti kalau cerita orang, malam lain semua kosong.
Malam 27 saja orang konsentrate. Jadi dia biarkan saja. Tapi ada sahabat sudah bocor rahsia, sudah bagi tahu. Belum masuk tahu Nabi dah bagi tahu malam 27. Habis kenapa tak bagi tahu? Nanti kalau dia bagi tahu, orang semua tak sembahyang malam 27 je sembahyang. Itu dia punya sebab hikmah dia. Dan diriwayatkan daripada Abidah, banyak perkara yang berlaku yang aneh pada malam 27. Bahawa beliau mengetahui dengan merasa perubahan air laut pada malam itu menjadi manis. Jadi kalau orang yang Allah buka kepada dia, dia pergi ke tepi laut, tak secara langsung lah, bukan nak cari, tapi dia ambil wudu. Dia ambil wudu, air laut ni tak masin air laut ni. Malam apa ni? Malam 27. Nah, Masya Allah, Allah buka kepada dia. Kalau orang yang Allah tak buka, sama je. Itu masing-masing. Ini kekurniaan Allah Ta'ala. Diriwayatkan juga bahawa seorang ahli salaf, ulama dahulu, mengerjakan tawaf pada malam 27 di Kaabah. Dan dia nampak malaikat di udara sedang tawaf. Malaikat tawaf. Dia nampak. Tapi semua orang nampak. Tapi itu bahagian orang yang masing-masing. Dia nampak malaikat tawaf di atas Kaabah. Dan kami berada di Suat, iaitu satu tempat, pada malam 10 malam terakhir Ramadan. Maka kami berkata pada seorang lelaki, apakah yang kamu sedang lihat itu? Jawabnya, aku menanti Lailatul Qadar. Lelaki itu kata, kau tidur, nanti malam Lailatul Qadar aku bangunkan kau. Jadi pada malam 27, lelaki ini kata, bangun, mari kita sembahyang Lailatul Qadar. Bawa dia pergi tempat kebun kurma. Tengok pokok kurma, semua sedang sujud. Subhanallah. Padahal pokok kurma tegak berdiri, semua sedang tunduk. Itu pun pembukaan Allah masing-masing. Mungkin lelaki ini pun wali Allah agaknya, sebab tu dia dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dan Abu Musa juga menyebut dengan sanadnya bahawa seorang lelaki yang lumpuh, dia tak boleh berjalan dah, berdoa pada Allah pada malam 27 agar Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah telah kabulkan doanya dan dia telah sembuh seperti sedia kala. Peristiwa ini juga berlaku pada seorang perempuan yang lumpuh. Jadi orang yang lumpuh jangan putus asa. Kita punya senior citizen kita yang lumpuh apa, doa pada Allah. Malam ni malam itu qadar, minta pada Allah supaya Allah sembuhkan. Dan demikian juga diriwayatkan daripada Salamah bin Syabib dalam kitab Fadail Ramadan, diceritakan pada kami Ibrahim bin Hikam menceritakan pada saya bahawa bapa saya menceritakan bahawa seorang lelaki yang di mana 30 tahun dia buta. 30 tahun dia buta. Tapi pada malam 27 Ramadan, beliau telah berdoa pada Allah untuk kembalikan penglihatannya. Maka Allah telah kabulkan doanya. Pada esok hari, dia sudah seperti orang biasa, dah boleh melihat. Subhanallah, memang tak masuk akal. Tapi Allah Ta'ala tak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itulah urusan Allah. Bila Allah kehendaki sesuatu, dikatakan padanya kun, jadi jadilah segala-galanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah itu saja untuk 10 minit ini pun dah terlebih dah. Minta maaf lah banyak ya. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, kalau ada rezeki semayanglah kat sini. InsyaAllah saya akan khutbah Jumaat, dan pada lepas khutbah, lepas semayang, kita akan ada pula iaitu tazkirah hari Jumaat. Jadi insyaAllah saya akan huraikan lebih lagi. Sekian saja, maaf zahir batin. Sama-sama kita akhiri dengan kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.